Salam sejahtera, selamat pagi dan salam satu Malaysia. Datuk Seri Yang di-Pertua, soalan saya soalan satu. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah diberi tanggungjawab menguatkuasakan Akta Pusat Jagaan 1993 dan Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994. Langkah standard operasi yang digunakan oleh KPWKM untuk memastikan penghuni yang ditempatkan di pusat-pusat jagaan mendapat hak dan kebajikan yang sewajarnya ialah berdasarkan kepada Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994. Setiap pengusaha pusat jagaan hendaklah mengikut keperluan dan kehendak yang dinyatakan di dalam peraturan yang telah ditetapkan. Bagi memastikan tahap penyampaian perkhidmatan pusat-pusat jagaan diurus dengan sempurna, Kementerian melalui JKM juga menjalankan pemantauan ke pusat jagaan berkaitan. Di antara bentuk pemantauan yang dijalankan ialah 1. Menjalankan aktiviti pengesanan ke pusat jagaan yang tidak berdaftar dan memberi peringatan supaya berdaftar dengan JKM. Kedua, menjalankan pemeriksaan perkara dan mengejut ke premis pusat jagaan dan taska oleh pegawai diberi kuasa. Ketiga, mengambil tindakan penguatkuasaan seperti di dalam peruntukan Akta Pusat Jagaan 1993 dan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 seperti arahan bertulis, tutup sementara, batal pendaftaran, lat, kompaun dan menjalankan pendakwaan di mahkamah. Jika sabit kesalahan, pengendali pusat jagaan berkenaan boleh didenda tidak lebih RM10,000 atau dipenjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kedua, bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh didenda dengan tidak lebih RM20,000 atau dipenjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dari Januari hingga ke Oktober 2016, JKM telah mengeluarkan arahan bertulis kepada 6 buah pusat jagaan, 1 buah pusat jagaan diambil tindakan, lat dan 11 buah pusat jagaan dibatalkan pendaftaran dan 6 buah pusat jagaan telah didakwa. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sila. Soalan tambahan. Datuk Seri Yang Ketua, terdapat di pihak yang berkata bahawa rumah kebajikan yang tidak mempunyai kemudahan yang sewajarnya untuk berurus dengan sebaik mungkin perlu ditutup. Walau bagaimanapun, penutupan rumah-rumah kebajikan secara tidak langsung akan menyebabkan ketidakhadiran kepada mereka yang memerlukan bantuan. Dengan ini, soalan tambahan saya kepada Kementerian adalah untuk mendapat penjelasan tentang tindakan Kementerian terhadap isu-isu berkaitan dengan kekurangan kemudahan dan kaki tangan di rumah-rumah kebajikan tersebut. Selain itu, apakah usaha Kementerian untuk bekerjasama dengan pihak pakar atau pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan bagi membantu penjaga rumah kebajikan dalam pengendalian dia? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Seperti apa yang tadi saya telah pun jawab, kita Kementerian berterima kasih kepada semua NGO yang menubuhkan pusat jagaan untuk manfaat kepada rakyat yang memerlukan. Oleh itu, Kementerian tidak berniat untuk menutup pusat jagaan yang telah pun ditubuh, tetapi kami sentiasanya, pertama, kita perlu memastikan semua pusat jagaan ini mereka berdaftar dengan Kementerian supaya Kementerian dapat beli bantuan kepada mereka, dan juga di samping itu Kementerian dapat menjalankan kerja-kerja memantau supaya jagaan yang dibeli kepada penghuni-penghuni atau klien-klien yang berada di dalam pusat jagaan itu adalah bawah satu tahap yang memuaskan.
Oleh itu, bagi yang tidak ada kemudahan yang memuaskan dengan ikut peraturan yang telah ditetapkan, kami biasanya akan beri nasihat kepada pusat jagaan itu supaya bagi satu tempoh yang munasabah untuk mereka menyediakan kemudahan itu. Sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi oleh pusat jagaan bukan sahaja dari segi kemudahan yang sedia ada, tetapi juga ada masa yang mereka mengalami masalah bantahan dari kejiranannya. Oleh itu, kami telah pun, JKM telah pun mewujudkan satu one-stop mesyuarat one-stop yang mana kita menjemput semua agensi-agensi yang terlibat, termasuk Jabatan Kesihatan, PBT, Bomba dan juga JKM. Kita akan berbincang dan kita akan menyelesaikan masalah di dalam mesyuarat itu, dan kita akan beri bantuan kepada pusat jagaan itu untuk mereka memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dan kalau nasihat telah pun diberi kepada pusat jagaan yang berkenaan, tetapi mereka tidak ada tindakan tidak diambil, kita akan ikut keadaannya, iaitu kita akan beli, pertama sekali kita beli arahan berturis. Kedua, kita mungkin akan lat atau compound dan tutup sementara dan batal pendaftaran, dan akhirnya kita akan mendakwakan mereka di mahkamah. Dan untuk mengenai kemahiran penjaga di pusat jagaan, kami pada masa yang akan datang, KBWKM mensasarkan semua pengendari, penyelia dan penjaga supaya memiliki sekurang-kurang SKM, iaitu pensijilan sijil kemahiran Malaysia tahap 3, bidang penjagaan warga emas, OKU atau kanak-kanak, sekiranya ingin mengoperasikan sesebuah pusat jagaan. Dan kita juga akan menyediakan khusus-khusus melalui Institut Sosial Malaysia supaya kita beri peluang kepada semua penyelia mereka ambil bahagian dalam khusus-khusus yang dijalankan oleh Institut Sosial Malaysia. Dan Kementerian memang bekerjasama dengan bakar-bakar seperti Universiti Putra dalam membangunkan itu peraturan atau khusus-khusus untuk kita beri bantuan atau latihan kepada pusat jagaan warga tua. Untuk kanak-kanak kita ada khusus asuhan permata, dan untuk OKU juga kita akan bekerjasama dan di bawah JKM dan juga ISM kita akan menyediakan khusus-khusus atau seminar untuk beri kemahiran kepada semua penjaga. Sekian, terima kasih. Sila. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Saya pernah melawat kawasan penempatan gelandangan ini dan pernah tidur dengan mereka, yang Berhormat Menteri selaku timbalan Yang Dipertua Pemadam, kerana kami melihat ramai anak-anak kita yang terlibat dengan dadah adalah merupakan gelandangan. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kementerian membuat kajian? Kerana semasa kami bercakap-cakap dengan gelandangan ini dan tidur bersama mereka, ada yang menyatakan bahawa mereka ni terdiri daripada golongan profesional dan mereka ini frust kerana dibuang kerja. Salah seorang daripada mereka adalah pilot. Jadi soalan saya, adakah kementerian membuat kajian apakah gelandangan ini terdiri daripada anak-anak sekolah, anak-anak miskin, profesional ataupun yang bukan profesional?
Sama ada mereka ini daripada luar negara ataupun dalam negara, ataupun mereka ini adalah pendatang haram. Soalan saya, sekiranya mereka ni menjadi gelandangan akibat daripada frustration kerja mereka dengan izin, apakah kementerian ada hubung kait dengan kementerian-kementerian lain? Adakah perbincangan diadakan dengan kementerian-kementerian lain? Contohnya Kementerian Pertanian. Untuk mereka ni dihantar bekerja di ladang-ladang kelapa sawit ataupun di tempat-tempat pertanian yang lain. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih. Okey. Untuk menguruskan masalah gelandangan, di bawah kementerian kita ada satu yayasan kebajikan negara yang mana mereka diberi peranan untuk mengendari anjung singgah, yang mana kita telah pun ditubuhkan di beberapa negeri termasuk juga KL, JB dan juga Pulau Pinang dan Kuching. Kalau kita ikut gelandangan yang dimasukkan ke anjung singgah ini, mereka kebanyakan ada masalah-masalah sendirinya yang berbeza. Bagi yang berada di Johor Bahru, kebanyakan mereka dari maklumat yang kita terima tu, kebanyakan mereka adalah gelandangan yang minat atau mereka nak pergi ke Singapura atau pergi ke Johor Bahru untuk dapat pekerjaan. Untuk di Kuala Lumpur ini ada juga mereka yang nak cari kerja, ada juga ada masalah mental, ada masalah dengan keluarga dan juga masalah dengan mungkin kerjaya mereka. Oleh itu kita telah menyediakan kaunselor, yang mana kita akan beli bimbingan kepada mereka dan kita akan bantu mereka supaya mereka dapat kerja. Dan sesiapa pun yang dimasukkan ke dalam anjung singgah ini, biasanya kita hanya benarkan mereka berada di dalam dua minggu aja. Dalam 2 minggu kita akan bantu dan supaya mereka dihantar balik ke rumah keluarga atau dapat cari kerja masing-masing. Sekiranya mereka tidak lagi mampu untuk menyewa rumah untuk kediaman, kita akan lanjutkan tempoh sampai ke satu tempoh yang terdekat supaya selepas mereka dapat berdikari. Sekian, terima kasih. Terima kasih.